Naga Laut ataupun kaum Melayu Nusantara. Gelap malam ditemani pelita. Pelita tersangkut di atas para. Arina Hikayat sempat bercerita, moga terhibur hati dan lara. Hai korang, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel, Arina Hikayat. By the way, nama aku Syah. Hari ni aku nak sharekan lagi satu kehebatan orang Melayu, iaitu dalam ilmu pelayaran. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Laut dengan orang Melayu ni sememangnya dah tak dapat dipisahkan lah sejak daripada dahulu lagi. Bak kata orang macam irama dengan lagu, macam aur dengan tebing, ataupun macam isi dengan kuku lah. Macam itulah diibaratkan orang Melayu dengan lautan ni yang tak dapat dipisahkan. Selain daripada bangsa Phoenicia, Norseman ataupun Viking, ada satu lagi bangsa dekat dunia ni yang dikenali mempunyai intuisi yang sangat hebat ataupun sixth sense semula jadi mengenai lautan, iaitu Naga Laut ataupun kaum Melayu Nusantara. Pernah tak korang terfikirkan kenapa orang-orang Melayu kita menggunakan perkataan tanah air untuk merujuk kepada tempat tinggal kita? Macam kalau kita tengok Mak Saleh ataupun orang putih ataupun orang barat, diorang menggunakan perkataan motherland, iaitu merujuk kepada tanah ataupun darat. Tapi kita orang Melayu menggunakan kedua-duanya, tanah dan juga air, untuk merujuk kepada tempat tinggal kita. Ini kerana orang Melayu sebenarnya dah berjaya menguasai lautan dan juga daratan. Sebab tu orang Melayu ni memang tak takutlah dengan lautan. Sebab tu dia boleh menggelarkan tempat tinggal kita ni sebagai tanah air. Hebatnya orang Melayu ni, kita dahulu berjaya merentasi samudra dengan tanpa menggunakan kompas ataupun sebarang alat navigasi yang lain. Kita hanya berpandukan pada alam untuk dijadikan sebagai alat bantuan navigasi semasa di lautan. Antara elemen-elemen alam yang digunakan oleh pelaut-pelaut dahulu kala untuk merantasi samudra ni adalah contohnya seperti angin, ombak, bulan, bintang, binatang dan sebagainya lah. Jadi hari ni aku nak sharekan beberapa ataupun serba sedikit lah tentang apa yang mereka gunakan untuk membantu semasa dalam pelayaran. Pelaut-pelaut Melayu dahulu, mereka mempunyai kemahiran untuk membaca angin. Sebab angin ni membantu memudahkan pelayaran diorang. So diorang memang kena ada ilmu atau kemahiran dalam membaca ataupun mentafsir angin. Pelaut Melayu dahulu kali ni, mereka mengenali angin daripada tahap kelajuan dan juga arah angin itu datang. Antaranya adalah angin kelambu menunggal. Angin kelambu menunggal ni merupakan sejenis angin yang datang daripada arah barat laut ataupun utara, dan angin ini membawa hujan datang bersamanya. Manakala angin kelambu sebelah pula adalah satu angin yang datang daripada sebelah timur laut, tapi angin ni tidak membawa hujan seperti mana angin kelambu menunggal tadi. Seterusnya adalah angin muda. Angin muda ni adalah satu bayu yang bertiup daripada arah barat. Selain daripada tu, pelaut juga mengenal angin tikus, iaitu angin tikus ni adalah sejenis angin yang mengakhiri musim. Nama-nama angin berpandukan kelajuan. Angin sendalu, angin yang bertiup lembut. Angin berohok, angin kering dan panas. Angin cekangkelat, angin bertiup tepat pada layar. Angin paksa, angin bertiup sederhana dan baik untuk berlayar. Angin gila atau pancaroba, angin yang bertiup tidak tentu arah. Angin sakal, angin bertiup dari arah bertentangan kapal. Angin badai, angin membawa ribut, petir dan hujan. Angin selumbu atau angin puyuh, angin yang putar-putar. Angin ribut, angin kencang dan laut bergelombang. Pengetahuan tentang angin, contohnya kelajuan dia, daripada mana dia datang, ini semua boleh membantu para pelaut ataupun nahkoda kapal untuk membuat keputusan sama ada dia nak melabuhkan sauh ke, nak berlayar ke, nak melajukan kapal ke dan sebagainya lah. Walaupun tak menggunakan kompas, pelaut Melayu ni berjaya mencari arah tujuan mereka dengan hanya berpandukan matahari di sebelah siang dan juga gugusan-gugusan bintang di sebelah malam. Gugusan-gugusan bintang ni kita kenali sebagai buruj lah.
Antara buruj yang selalu digunakan oleh para pelaut untuk mencari arah adalah buruj pari, buruj belantik dan juga buruj biduk. Buruj pari ataupun ada juga yang mengenal dan memanggilnya dengan buruj layang. Sebabnya bentuk buruj pari ni adalah seakan-akan layang-layang ataupun wang besar. Okey, buruj pari ni akan muncul pada waktu malam, lebih kurang dalam pukul 8 ke 10 malam. Tapi daripada bulan April hingga ke bulan Jun sahaja. Dan buruj pari hanya muncul di bahagian hemisfera selatan. Buruj pari ni dia berfungsi untuk menunjukkan arah selatan. Selain daripada buruj pari, kita ada juga buruj biduk. Buruj biduk ni bentuk dia adalah menyerupai senduk. Dia ni function dia adalah untuk menunjukkan arah utara. Dan sebagaimana juga buruj pari tadi, buruj biduk ni juga keluar ataupun menampakkan diri pada bulan April hingga Jun. Dan waktunya pun sama, pada pukul 8 hingga 10 malam. Namun di tempat yang berbeza, iaitu buruj biduk ni akan kelihatan di hemisfera utara. Selain daripada buruj pari dengan buruj biduk tadi, kita ada satu lagi buruj yang digunakan untuk mengenal arah, iaitu buruj belantik. Buruj belantik ni rupa dia seakan-akan rupa pemburu dan juga pedang. Kalau buruj pari dan juga buruj biduk tadi masing-masing berada di hemisfera selatan dan hemisfera utara. Tapi untuk buruj belantik ni, dia kelihatan di kedua-dua belah hemisfera, iaitu di hemisfera selatan dan juga hemisfera utara. Dan buruj belantik ni biasanya akan kelihatan pada bulan Disember hingga Februari. Dan buruj belantik ni digunakan untuk melihat arah utara dan juga digunakan oleh orang Islam untuk melihat arah kiblat. Selain daripada dua elemen tadi, elemen air laut ataupun warna air laut ni digunakan untuk menentukan jarak kapal ataupun jarak lautan ke daratan. Contohnya kalau masa kata laut tu warna air dia adalah warna biru kehijauan, tu maksudnya kedudukannya adalah lebih berhampiran dengan daratan, dalam jarak lebih kurang mungkin beberapa batu nautika sajalah. Tapi kalau warna air laut tu adalah berwarna biru muda, tu maksudnya dia dah berada di laut lepas, tapi tak berapa jauh daripada daratan. Mungkin dalam puluhan batu nautika je lah. Okay, untuk pengetahuan korang, satu batu nautika ni lebih kurang dalam 1.85 km macam tu lah. Dan warna yang terakhir adalah warna biru tua. Warna biru tua ni biasanya berada di laut dalam. Contohnya seperti Laut Cina Selatan dan juga Laut Hindi. Dan warna biru tua ni melambangkan dia dah berada jauh di tengah dan memang jaraknya adalah sangat jauh daripada daratan. Keadaan ombak membantu nahoda untuk melihat ataupun menentukan sesuatu keadaan di atas lautan. Contohnya, hari tu cuaca terang tapi ombak agak kuat. Itu menandakan ribut berlaku di tengah laut dan sedang menghampiri pantai. Para pelaut juga memerlukan satu kemahiran untuk membaca ataupun mengetahui tentang pasang surut air laut. Ini akan membantu mereka dalam memudahkan urusan, contohnya nak keluar masuk ke pelabuhan ataupun nak keluar ke lautan lah. Musim air pasang ni, dia sebenarnya ada musim air pasang pagi dan juga air pasang petang tau. Okey, contohnya 1 hingga 7 hari bulan, air pasang petang. 8 hingga 15 hari bulan, air pasang pagi ataupun tengah hari. 16 sampai 22 hari bulan, air pasang petang. Dan 23 sampai 30 hari bulan, air pasang pagi ataupun tengah hari. Musim pasang ni juga boleh dicamkan oleh seseorang nahoda ataupun pelaut dengan menggunakan fasa bentuk bulan. Contohnya, masa fasa bulan sabit kecil, masa ni adalah masa musim air pasang besar awal bulan. Dan semasa musim pasang mati, ini adalah sewaktu bulan separa ataupun bulan separuh. Dan masa bulan gelap biasanya adalah musim pasang besar akhir bulan. Selain daripada tengok fasa bulan tu, waktu air pasang surut ni boleh diketahui atau dicamkan oleh para pelaut dengan menggunakan kedudukan bulan di langit. Dengan ilmu atau pengetahuan tentang pasang surut air laut ni, ia membantu seseorang nahoda untuk buat keputusan sama ada nak mendarat ataupun nak ke pelabuhan ataupun nak keluar daripada pelabuhan.
Contohnya kalau air pasang, itu adalah time yang sesuai lah untuk mereka pergi ke pelabuhan. Yalah, kalau time air surut, itu memang waktu yang tak sesuai untuk diorang masuk ke pelabuhan. Sebab pelabuhan dah air surut, of course dia akan lebih cetek kan. Bila lebih cetek, kapal mungkin tersangkut lah di celah-celah terumbu karang kalau diorang masuk juga time-time tu. Selain daripada tu, faktor geografi ataupun bentuk muka bumi juga memainkan peranan dalam menentukan ataupun melihat dan mencari daratan. Contohnya kalau kata nahoda nampak Bukit Bukau ataupun Gunung Gadang, itu dah menandakan yang kedudukan mereka adalah berhampiran dengan daratan. Selain daripada itu, pelaut juga boleh melihat kepada burung camar untuk tahu kedudukan ataupun arah daratan. Sebabnya, burung camar ni biasanya dia duduk di daratan tapi dia cari makan di laut. So, biasanya burung camar ni akan cari makan dalam jarak radius lebih kurang 160 km. So, kalau kata pelaut ni ataupun orang kapal ni dah nampak burung camar ni, itu menandakan diorang dah berada 160 km daripada daratan. Dan para pelaut ni boleh tentukan sama ada daratan tu dah dekat ataupun masih jauh lagi dengan melihat ketinggian burung tu terbang. Kalau kata burung tu terbang tinggi, itu maksudnya daratan masih agak jauh. Tapi kalau burung camar tu dah terbang rendah, itu menandakan daratan sudah semakin hampir. Selain daripada tengok ketinggian burung camar tadi tu, nahoda kapal ataupun pelaut Melayu kita boleh juga mengenal pasti kedudukan ataupun arah daratan dengan melihat waktu dan daripada mana arah burung camar tu datang. Contohnya, kalau waktu pagi, burung camar tu datang daripada mana, itu adalah arah daratan. Dan pada waktu petang pula, ke mana arah burung camar tu nak pulang, itulah adalah arah daratan. Selain daripada burung camar, pelaut juga melihat kepada ikan lumba-lumba. Sebabnya, biasanya ikan lumba-lumba ni diorang suka berenang dekat tempat yang tak berapa dalam dan juga tak berapa cetek. Maksudnya sederhanalah. Dan biasanya kalau diorang dah boleh nampak ikan lumba-lumba, biasanya jarak perjalanan daripada tempat tersebut ke daratan lebih kurang dalam 2 jam macam tu lah. Mungkin dalam 15 ke 30 batu nautika. Sebenarnya, selain daripada yang aku sebutkan tadi, ada banyak je elemen-elemen atau cara-cara orang-orang terdahulu, pelaut-pelaut Melayu terdahulu menggunakan alam untuk membantu mereka dalam pelayaran. Tapi aku kongsikan sedikit je lah. So, kalau korang sendiri ada ilmu ataupun mungkin perkara-perkara yang aku tak sebutkan, boleh je sharekan dekat ruangan komen. Dan harap boleh jumpa korang di video akan datang. See you next time.